Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. روى ابن عبد البر عن أيوب ابن صلاح المخزومي قال: كنا عند مالك إذ جاءه عراقي فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: سألت عن غير مجهول وتكلمت في غير معقول. Telah meriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar daripada Ayyub bin Salah Al-Makhzumi, beliau berkata, kami berada di sisi Imam Malik ketika beliau didatangi, ataupun tiba-tiba beliau telah didatangi oleh seorang daripada Iraq. Lalu Iraqi itu telah berkata kepada Imam Malik, wahai Aba Abdillah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Tengok, kaifa istawa. Ini soalan daripada Iraqi tersebut. Kaifa istawa. Lalu Imam Malik telah berkata, sa'alta an ghairi majhulin wa takallamta fi ghairi ma'qulin. Al-Syekh Muhammad bin Ahmad Amu ada menulis risalah mentahqiq apakah riwayat yang mu'tabar yang diriwayatkan daripada Al-Imam Malik. Adakah lafaznya dalam riwayat yang lain al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun was su'alu anhu bid'atun, ataupun al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu ghairu ma'qul was su'alu anhu bid'atun. Dalam riwayat ini Imam Malik telah berkata kepada Iraqi tersebut, kamu bertanya tentang sesuatu yang bukanlah majhul. Seperti mana dalam riwayat yang lain al-istiwa'u ma'lumun ataupun ghairu majhul. Apa maksud Imam Malik al-istiwa'u ma'lumun? Ataupun dalam riwayat ini sa'alta an ghairi majhulin. Ghairu majhul dengan ma'lum benda yang sama. Maksudnya al-istiwa'u ma'lumun itu maksudnya perkataan istiwa itu maklum. Apa maksud maklum? Maklum datang je. Maklum waridnya di dalam Al-Quran. Maklum waridnya di dalam Al-Quran. Dan wal kaifu ghairu ma'qul. Itu riwayat yang lebih rajih. Adapun kaif adalah sesuatu yang ghairu ma'qul. Apa maksud ghairu ma'qul? Tidak logik. Tidak logik kaif itu. Maksudnya bertanya soalan kaif tentang istawa, kerana dia adalah perkara yang ghairu ma'qul. Ghairu ma'qul. Bukan seperti yang diwar-warkan riwayat al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun.
Maksudnya, mereka telah tafsirkan istiwa ini maknanya maklum. Dengan maknanya maklum. Tinggal lagi kaifiat, cara bersemayam itu yang tidak tahu. Sedangkan al-istiwa'u ma'lumun, maksudnya al-istiwa' ma'lumun wuruduhu fil Quran, fil kitab. Wal kaifu ghairu ma'qul. Kaif maknanya bertanya kaif kepada zat yang suci daripada kaifiyah. Ghairu ma'qul, tidak sepadan dengan akal. Dan bertanya tentangnya itu adalah bid'ah. Bertanya kaifa itu adalah bid'ah, kerana bertanya tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham? Ini sangat penting. Kalau saya jumpa risalah itu, ada yang daripada Syekh Muhammad Amu. Sebenarnya Syekh Said Foda pun ada menulisnya. Jadi kita perlu mentahqiq riwayat daripada Al-Imam Malik, kerana ia sangat penting. Kemudian dalam riwayat ini Al-Imam Malik berkata, wa takallamta fi ghairi ma'qul. Kamu telah bercakap tentang perkara yang tak boleh difikir dengan akal. Kemudian qala Yahya bin Ibrahim bin Muzayyan, ataupun Mazin, saya pun tak pasti Muzayyan ke Mazin nama dia ni. Innama kariha Malikun an yatahaddatha bitilkal ahadith lianna fiha haddan wa sifatan wa tashbihan. Telah berkata Yahya bin Ibrahim, hanya saja Imam Malik tidak mahu, tidak suka untuk bercakap dengan hadis-hadis tersebut, kerana di dalamnya ada had, ada sifat dan ada tashbih. Wan najatu fi hadha al-intiha'u ila ma qala Allah azza wa jalla wa wasafa bihi nafsahu biwajhin wa yadaini wa bastin wa istiwa'in wa kalamin faqala fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Tengok, wan najah, dan yang selamatnya ataupun keselamatan pada perkara ini adalah apa? Al-intiha'u, terhenti ataupun berhenti kepada apa yang Allah sebutkan. Maknanya yang paling selamat kita sebut seperti mana yang disebut. Seperti apa? Al-intiha'u ila ma qala Allah. Keselamatan dalam perkara ini adalah di dalam berhenti pada apa yang telah difirmankan oleh Allah dan menyifatkan akan dirinya dengan sifat tersebut, dengan perkataan wajah, dengan perkataan yadain, dengan perkataan bast, dengan perkataan istiwa, dengan perkataan kalam. Misalnya fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah bal yadahu mabsutatani wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi. Sebenarnya ini yang menyebabkan berlaku salah faham. Sebab orang yang memerhati riwayat daripada salaf, lihat salaf kata al-intihau ila ma qala Allah wa wasafa bihi nafsahu. Yang paling selamat adalah terhenti pada apa yang Allah menyifatkan dirinya dengannya. Dia sifatkan dengan wajah, yadain, bas, istiwa, kalam. Maka kita berhenti setakat itu sahaja. Maknanya kita sebut
Satu perkara yang selalu diingatkan pada orang yang ingin memahami perkara ini. Tidak ada ayat yang menisbahkan perkataan yad secara tunggal, ain secara tunggal, melainkan dia datang dalam keadaan murakkab dengan qarinah-qarinah. Tidak ada ayat yang menyebut lahu yadani. Tidak ada lahu ainani, lahu wajhun. Ayat-ayat yang datang, dia datang dalam bentuk fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dia datang dalam ayat yang lengkap. Al-Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitab Al-Iljamul Awam an Ilmil Kalam, menyebut dia punca masalah ini ialah apabila kamu telah cerakinkan, kamu telah asingkan, kamu telah mengatakan Allah ada tangan. Mana ada ayat Al-Quran yang menyebut perkataan lahu yadan? Tak ada. Tak ada. Yang ada qalbul mu'min baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Dia datang dalam bentuk murakkab dengan siyak dan qarinah-qarinah yang lain. Yang bukan tujuannya datang nak isbatkan yad itu secara tunggal, tetapi dia datang dalam rangka macam contohnya bal yadahu mabsutatan. Kalau kita tengok betul-betul ayat sebelum, ayat selepas, wa qalatil yahudu, apa dia ayat dia? Orang Yahudi telah berkata yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Jadi ayat ini bukan datang macam yang kamu telah gunakan. Jadi perbuatan kamu tidak beramal dengan al-intihau bima ila ma qala Allah. Allah tidak ada sebut lahu yadani, lahu ainani, lahu wajhun. Yang ada ainama tuwallu fathamma wajhullah bal yadahu mabsutatani wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Bila ayat-ayat Al-Quran datang begini, dan datang satu orang yang mana dia mengatakan menjejaki mazhab salaf, lalu dia menyebut lillahi yadan, adakah dia ini telah iktifa bima waradada? Mana ada ayat yang seperti itu? Kalau dia ingin sebut seperti yang dalam Quran sebut. Wal ardu jami'an, dalam konteks itu. Kalau nak sebut ia dalam konteks bagaimana ia datang, bukan ditajridkan dan faham. Wa qala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa falyaqul qailun bima qala Allah wal yantahi ilaihi. Dan hendaklah seorang itu berkata seperti yang Allah sebutkan dan dia berhenti kepadanya. Jangan sebut, ada beza satu orang sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan Allahu jalisun wa mustaqirrun 'alal 'arsy. Itu tidak mengamalkan al-intihau ila ma qala Allah. Kalau nak sebut Ar-Rahmanu, Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kena datangkan perkataan istiwa itu bersama dengan ayat-ayat, perkataan-perkataan lain yang Al-Quran datang bersama dengan perkataan tersebut. Barulah mengamalkan al-intihau ila ma qala Allah. Wala ya'duhu, jangan melangkawinya, jangan menambah pula. Daripada sini menunjukkan Allah bersemayam. Kita terjemah bahasa Kelantan, sila lendek. Itu dah berlebihan. Kemudian tambah lagi, duduk secara tetap
dan menyentuh. Menyentuh pula arash ataupun tak menyentuh. Jadi mumasah, istiqrar ni semua tak datang dalam nas. Tidak datang dalam nas. Apabila tidak datang dalam nas, telah menjangkaui ataupun melangkaui nas. Sedangkan sepatutnya yang dibuat, wala ya'duhu, jangan melangkaui nas. Wala yufassiruhu, dan jangan mentafsirkannya. Jangan tafri'kan. Jangan sebut pula bahawasanya Allah meletakkan Muhammad di sebelahnya, di sebelah arash. Na'udzubillahi min dhalik. Wala yaqul kaif, dan jangan dia berkata kaif. Itu pun tak boleh. Bid'ah. Fa inna fi dhalikal halaka. Maka kerana sesungguhnya di dalam yang demikian itu. Yang demikian itu apa? Yang demikian itu pertama, ya'du, melangkaui. Yang kedua, yufassiru. Yang ketiga, al-qawlu bi kaif, bertanya dengan soalan kaifah. Yang pertama apa? Mujawazatuhu, melangkaui daripada sekadar yang datang dalam nas. Yang kedua, tafsirkan pula. Yang ketiga, bertanya pula kaifah. Lianna Allah Ta'ala kallafa abidahu al-iman bit-tanzil wa lam yukallifhum al-khawda fi at-ta'wil alladhi la ya'lamuhu ghairuhu. Ini perkataan siapa ni? Ini perkataan siapa ni? Ini perkataan Yahya bin Ibrahim kan dalam kitab Tamhid. Kerana Allah Ta'ala mentaklifkan hambanya, yang kita ditaklifkan beriman dengan Quran. Quran sebut begitu, kita sebut begitu, kita baca begitu. Dan tidak mentaklifkan mereka, iaitu hamba, untuk berbincang, masuk ke dalam takwil yang tidak mengetahui akan dia melainkan selain Allah. Nampak tak? Ini contoh tafsiran tafwid. Tengok tafsiran tafwid yang mana tidak membenarkan takwil. Ya, benda tu khilaf kan, boleh tak boleh. Tetapi tengok tafsiran tafwid itu adalah alladzi la ya'lamu ghairu. Jangan masuk dalam takwil dan tafsirkan yang mana tidak mengetahui maknanya selain daripada Allah. Tak ada siapa yang tahu maknanya melainkan Allah. Jadi kita sebut macam disebut dalam Al-Quran, dengan lafaznya, dengan siaknya, dengan perkataan sebelum dan selepasnya. Jangan mengasing dan mencerakinkannya. Bas, berhenti. Itulah salaf. Fanzur, kata Syekh Sa'id Fudah, fanzur wa tama'an fi hadzal kalami tara anna al-qauma kanu yajtanibuna at-tashbiha kama yajtanibuna al-maut wal-halaka wal-man'a min al-khawd fi hadhihi al-umuri innama huwa wal-man'u min al-khawd fi hadhihi al-umuri innama huwa daf'u lit-tashbih fi ayyi ma'nan kana wa bima marra yakunu qad thabata an-nahyu 'an at-tashbih fi al-kitab was-sunnah wa aqwal al-ulama'i min as-salafi ثبوتا قطعيا خلافا لمن ادعى غلطا أنه لم يرد النهي عن التشبيه في الكتاب والسنة. Maka cuba kamu perhatikan dan renung perkataan ini. Kamu akan melihat bahawasanya mereka, iaitu salafus salih, menjauhkan diri daripada tashbih, seperti mana mereka menjauhkan diri daripada kematian dan kebinasaan. Wal man'u, dan bermula menghalang daripada berbincang perkara-perkara ini hanya saja adalah untuk tujuan menolak tashbih pada mana-mana makna, dan dengan perkara yang telah lalu sabitlah
larangan daripada tashbih melalui Al-Quran, sunnah dan perkataan ulama daripada kalangan salaf dengan sabitan yang kuat. Berbeza dengan orang yang mendakwa secara salah bahawasanya tiada datang sebarang larangan daripada tashbih, sama ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baru dibawa dua teks daripada Imam Malik, daripada banyak lagi. Banyak lagi dalam masalah ini riwayat. Jadi riwayat itu, kalau kita nak lagi banyak simpanan riwayat ataupun perbendaharaan, maka boleh dapatkan buku kitab Al-Qawlut Tamam. Al-Qawlut Tam, iaitu yang dikarang oleh Saiful Asri. Maka dibawa puluhan nusus daripada zaman awal sampai yang terkemudian berkaitan dengan tafwid. Boleh lihat secara mewah, kita akan dapati dalam kitab tersebut. Saiful Asri, boleh lihat, pengarang moden. Ada di share oleh sahabat saya, Ustaz Zulfadli Afandi. Itu kitab itu lagi mewah dan diterangkan apa maksud. Sebab dia datang dengan pelbagai lafaz daripada salaf ini. Lafaz yang datang antaranya macam disebutkanlah Amir Ruha Kama Ja'at. Misalnya kan, Amir Ruha Kama Ja'at. Ataupun lafaz daripada Imam Ahmad bin Hanbal, lafaz daripada Imam Tirmizi, lafaz daripada Imam Bukhari. Jadi cuba fahami apa maksud lafaz tersebut dan apakah sebenarnya tahqiqnya mazhab salaf dalam masalah ini. Seterusnya muka surat 24, At-tanbihu ala aqwalin fasidatin li ba'dil firaqil mubtadi'ah. قال الشهرستاني اعلم أن جماعة كبيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعزة والعظمة ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل بل يسوقون الكلام سوقا واحدا وكذلك يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والرجلين ولا يؤولون ذلك إلا أنهم يقولون بتسميتها صفات خبرية. ولما كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون سمي السلف صفاتية والمعتزلة معطلة. فبقى في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدثات، واقتصر بعضهم على صفات دلت الأفعال عليها وما ورد الخبر فيه، فافترقوا فيه فرقتين، منهم من أول على وجه يحتمل اللفظ ذلك المعنى، ومنهم من توقف في التأويل وقال عرفنا بمقتضى العقل أن الله تعالى ليس كمثله شيء فلا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبه شيء منها، وقطعنا بذلك إلا أن لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومثل قوله تعالى خلقت بيدي، ومثل قولي وجاء ربك إلى غير ذلك، ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها، بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له وليس كمثله شيء وذلك قد أثبتناه يقينا. Ini nukilan. Ini nukilan daripada Asy-Syahrastani.
nukilan. Ni Syahrastani ni, nah lalulah sebelum ni nama ulama yang menulis Al-Milal wan Nihal. Mula-mula kitab ini dah bawa nukilan daripada Ibnu Hazm, pun sama juga, yang membicarakan tentang Al-Milal wan Nihal, aliran-aliran dalam Islam dan aliran-aliran luar daripada Islam. Jadi ini pun kitab yang penting bagi mereka yang mempelajari usuluddin. Cuba lihat sejarah. Ini sejarah dibukakan sejarah oleh Asy-Syahrastani, bagaimana wujudnya aliran-aliran dalam bab ini. Cuba lihat. I'lam, ketahuilah oleh kamu, jemaah yang besar daripada salaf, mereka mengisbatkan bagi Allah sifat-sifat azali. Jadi salaf isbatkan sifat-sifat azali. Ilmu, qudrah, hayat, irada, sama', basar, kalam, jalal, ikram, jud, in'am, izzah, azamah. Yani dia ada, salaf ini dia ada pelbagai aliran sebenarnya, tetapi mereka bersatu pada satu perkara yang mustarak. Cuba tengok. Satu kumpulan yang besar daripada salaf menisbahkan kepada Allah sifat-sifat yang azali. Menisbahkan kepada Allah sifat mengetahui, sifat berkuasa, sifat berkehendak, sifat mendengar, sifat melihat, sifat kalam, sifat memuliakan, sifat mengurniakan, sifat kemuliaan, agung, keagungan. Mereka nisbahkan semua ni. Semua ni sifat-sifat azali. Dan kumpulan salaf ini tidak membezakan di antara sifat zat dan sifat fi'il. Dia sebut sekaligus, sekali harum, tanpa buat perincian. Yang ini sifat zat, yang ini sifat fi'il. Disebut sekali je. Itu masalah cara mentaksim. Maksudnya, semua sifat-sifat ini adalah sifat bagi Allah. Dan sifat-sifat ini bersifat azali. Sama ada sifat-sifat itu sifat fi'il. Macam in'am. In'am, mengurniakan, itu dipanggil sifat fi'il. Mengurniakan, ihya, dipanggil sifat fi'il. Dan ada sifat zat. Macam contohnya, hayah, hidup, qudrah. Itu dipanggil sifat zat. Maknanya mereka sebut tanpa buat pembahagian. Itu satu. Bal yasuqunal kalama sauqan wahidan. Bahkan mereka ini menyenaraikan ataupun menyebut mereka membawa perkataan mereka itu sekaligus. Tanpa kata sifat Allah terbagi kepada dua, sifatul zat dan juga sifat fi'il, sifatul af'al. Itu satu. Maknanya itu masalah taksim. Macam kita kalau belajar sifat 20, kita sebut sifat wujudiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawi. Dia taksim itu bukan menunjukkan ta'addud al-qudama, bukan menunjukkan zat yang qadim ataupun benda yang qadim ni banyak. Itu hanya masalah taksim. Dia lebih kepada masalah teknikal pengajian. Semua itu sifat Allah. Tak kisahlah dia sifat zat ke, sifat af'al ke. Tetapi ketika kita nak mengajar, maka oleh kerana setiap sifat itu ada yang mempunyai ciri khas yang tertentu, sebagai perincian disebutkan. Tetapi salaf dia tak nak. Dia sebut sekaligus, bawa perkataan itu sekaligus. Begitu juga mereka mengisbatkan sifat khabariyah. Sifat apa? Sifat khabariyah. Sifat khabariyah ni contohnya apa? Dua yadan, rijlain.
dan mereka tak takwilkan. Salaf tak takwilkan. Tetapi mereka berkata, mereka menamakan yadan, rijlan, wajh. Mereka menamakan ini sifat khabariyah. Ini bukan sifat zat ataupun sifat ain. Mereka kata dia adalah sifat. Dia bukan juzuk bagi Allah, tapi dia adalah sifat khabariyah. Sifat-sifat yang mana datang khabar tentangnya. Mereka tidak buat macam musyabbihah buat, yang tidak mengkategorikannya sebagai sifat khabariyah, tetapi menjadikannya seperti juzuk, anggota pula. Kemudian ini salaf. Kemudian tengok, masa zaman betul-betul salaf, zaman Imam Malik, belum rancak lagi ni Mu'tazilah ni. Belum diimport lagi ilmu mantik masuk. Walamma kanatil Mu'tazilah. Cuba tengok, faham sejarah dia. Dan tatkala mana, apabila Mu'tazilah menafikan sifat, sedangkan salaf mengisbatkannya. Jadi Mu'tazilah, dia oleh kerana banyak sangat pakai logik, sifat-sifat yang diisbatkan dinafikan. Salaf mengisbatkan, Mu'tazilah menafikan. Bila berlaku satu period zaman seperti itu, salaf digelar, maksudnya dimasukkan, digelar sebagai aliran sifatiyah. Mu'tazilah dinamakan aliran Mu'attilah. Dia pada waktu awal tenang, benda ni tak ada masalah. Tetapi bila timbul Mu'tazilah, sebab itu kita kata masalah boleh mempelajari ilmu kalam ataupun tidak. Kalau ada salaf kata tidak boleh, seperti yang diriwayatkan daripada Imam Syafi'i dan lain-lain, sehingga memfatwakan supaya orang ini ditakzir. Kita perlu faham, fatwa ini bergantung kepada apa? Waqi' dan tasawur yang khas. Saya dah sebut sebelum ini, keadaan ilmu kalam semasa zaman Imam Syafi'i, segi keperluannya dan segi penglibatannya dan tasawurnya, adakah sama seperti Asy'ari? Adakah sama kedegilan ataupun penguasaan Mu'tazilah? Cuba lihat pada zaman tersebut bagaimana Al-Mu'tazilah yang telah menguasai kerajaan, yang telah menyebabkan imam-imam seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal diseksa. Jadi, oleh kerana pada zaman itu ilmu kalam telah menerbitkan aliran-aliran seperti ini, maka dicela orang yang mempelajari ilmu kalam. Keadaan tidak sama semasa zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan zaman sebelumnya. Keadaan tidak sama. Jadi masalah perkataan Imam Syafi'i itu masalah fatwa. Fatwa dia ada illah, senang saja kita jawab. Walaupun memang sahih Imam Syafi'i mencela ilmu kalam. Ini masalah fatwa. Setiap fatwa dibina atas illat. Kamu boleh menggunakan fatwa yang sama untuk zaman ini sekiranya illatnya sama. Sekiranya illatnya tidak sama, maka tak boleh guna lafaz fatwa yang sama. Itu kena faham. Sedap, suka bila nampak nukilan daripada Imam Syafi'i terus mengambil kesimpulan. Terus mengambil kesimpulan begitu sahaja. Jadi, bila golongan salaf dipanggil sifatiyah, golongan Mu'tazilah dipanggil Mu'attilah. Dia memang begitu. Bila salaf ini
Maknanya orang yang mana tidak mahu takwil ini, bila dia dah ada kelompok yang belaga dengan dia, maka secara mubalaghah sebahagian salaf telah mengisbatkan sifat. Jadi oleh kerana ni mereka ni nak berlawan, nak berlawan dengan Mu'tazilah, maka sebahagian salaf telah berlebihan pada isbat, sehingga sampai ke tahap tashbih, menyerupakan dengan sifat-sifat benda-benda yang baharu. Ini sebenarnya memang tabiat perseteruan. Perseteruan, kadang-kadang orang itu sebenarnya dia ni normal, tetapi bila dia dah mula berjidal, maka dalam dia nak mempertahankan pegangan dia, dia sampai kepada tahap mubalaghah berlebihan. Seperti mana orang yang duk berlawan dengan Syiah. Berlawan dengan Syiah, berlawan sampai satu tahap dia ini menjadi nasabi. Berlawan dengan Syiah ni bagus, tetapi dia sampai jadi nasabi, iaitu apa? Golongan yang dia jadikan Ahlul Bait itu adalah asal masalah. Asal masalah adalah i'tiqad yang salah. Bukan Ahlul Bait itu yang bermasalah. Bukan Sayyidina Ali itu yang bermasalah. Yang bermasalah i'tiqad yang salah. Jadi mungkin golongan awal itu betul dah, tapi bila yang kemudian dia faham bahawasanya masalah sebenar adalah apa sahaja bentuk kecintaan kepada Ahlul Bait itu dipanggil Syiah. Nampak tak? Benda itu berlaku. Sebab itu baca dalam apa? Penulisan Syekh Zahid Al-Kautsari. Syekh Zahid Al-Kautsari, kalau tak silap saya, dalam mukaddimah tahqiq beliau kepada kitab Al-Asma' was Sifat, menerangkan punca berlakunya Mu'tazilah. Misalnya, Mu'tazilah ini sebenarnya pada peringkat awal mereka adalah golongan yang petah berhujah, dan dengan hujah, kekuatan hujah mereka, mereka telah rad Jabariyah, golongan-golongan aliran sesat. Memang sangat mahir. Memang apa? Memang sangat mahir. Tetapi ini bahaya berjidal ni. Tetapi lama kelamaan oleh kerana mereka ni selalu berdebat dengan firqah batilah, kadang-kadang kan pihak lawan tu bagi hujah. Mereka mungkin boleh patahkan, tapi oleh kerana dia selalu dengar, bila dia selalu dengar, terpalit juga dekat dia punya ingatan, terpalit juga dekat dia punya jiwa, tempias tu, i'tiqad itu, sehingga Mu'tazilah jadi rosak. Mu'tazilah jadi rosak. Begitulah juga dalam masalah jidal. Jangan terlalu banyak berjidal. Kadang-kadang hujah daripada khasam itu yang kita pula tak boleh jawab, melekat pula dalam hati kita, kita benarkan. Betul juga hujah dia. Nampak? Maka mendatangkan bahaya. Itu antara kesan buruk daripada jidal ini untuk ulama. Orang awam lagi teruk kalau jidal itu dibuat berhadapan dengan mereka. Maka telah berlebihan sebahagian salaf dalam mengisbatkan sifat, sehingga sampai ke tahap tashbih, menyerupakan Allah dengan sifat-sifat perkara-perkara yang baharu. Dia jadi tak musyabbihah pula. Musbitah maknanya musyabbihah. Musbitah itu pun dah jadi makna yang telah diselewengkan. Waqtasara ba'duhum ala sifatin dallatil af'alu 'alaiha wa ma waradal khabaru fihi. Dan sebahagian mereka berpada dengan sifat-sifat
yang perbuatan menunjukkan kepadanya. Maksudnya, ayat Al-Quran yang menerangkan tentang perbuatan Allah. Maka mereka, contohnya, perbuatan Allah menghidupkan. Perbuatan Allah mematikan. Maka ini yang dimasukkan sifat-sifat yang ditunjukkan oleh perbuatan. Muhyi, mumit. Daripada perkataan, daripada perbuatan yuhyi, sifatnya muhyi. Daripada perbuatan yumit, sifatnya mumit. Mereka berpada sekadar itu sahaja dan sekadar yang warid khabar padanya. Dan mereka ni pula pecah kepada dua kumpulan. Minhum. Di kalangan mereka ada yang mentakwilkan sifat tersebut. Mentakwilkannya dengan bentuk yang lafaz mengandungi ataupun lafaz ihtimal pada makna itu. Sebahagian daripada mereka mentakwilkan sifat-sifat tersebut dengan wajah yang lafaz tersebut berkemungkinan ataupun mengandungi makna tersebut. Mengandungi makna tersebut. Wa minhum, dan sebahagian daripada mereka menahan diri daripada takwil. Menahan diri daripada takwil. Dan mereka berkata, tengok, menahan diri daripada takwil ni tafwid lah. Mereka berkata, kami mengetahui berdasarkan tuntutan akal bahawasanya Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun seumpama dengannya. Maka dia tidak menyerupai dengan sesuatu pun daripada makhluk. Dan sesuatu pun daripada makhluk tidak menyerupainya. Dan kami meyakini dengan yang demikian itu. Melainkan bahawasanya kami tidak mengetahui makna lafaz yang datang padanya. Ini yang tafwid sebenar ni. Ini tafwid sebenar. Yang kita dah selalu sebut. Mazhab ataupun akidah Islam dalam masalah sifat ini tanzih. Akidah Islam dalam masalah ini tanzih, mensucikan Allah. Ayat muhkamat dalam masalah ini laisa kamithlihi syai'. Laisa kamithlihi syai'. Kami menjadikan dasar akidah kami bahawasanya Allah tidak menyerupai dengan makhluk. Syai', walaupun sedikit, walaupun apa jua bentuk penyerupaan. Cuma kami ni tahan diri daripada memaknakan lafaz-lafaz yang datang. Kami tahan diri, kami pasti, secara pasti iktiqad kami, Allah itu suci daripada makhluk. Dan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang datang, kami ini ambil sikap tawakuf untuk tidak berkata apa-apa, tidak mentafsirkan, tetapi dan kami tidak mengetahui makna lafaz yang warid. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Contohnya khalaqtu biyadayya. Contohnya waja'a rabbuka dan lain-lain. Dan tidaklah kami dibebankan, ditaklifkan untuk mengetahui tafsiran ayat-ayat ini dan takwilannya. Balit taklifu qad warada bil i'tiqadi bi annahu la syarika lahu wa laysa kamithlihi syai'un wa dhalika qad athbatnahu yaqinan. Faham betul-betul mazhab salaf. Kita tidak dibebankan untuk tahu tafsirannya dan takwilannya. Yang kita dibebankan kena iktiqad Allah ini tiada sekutu baginya. Allah itu tiada sekutu baginya, itu sesungguhnya kami telah mengisbatkannya secara yakin. Secara yakin, secara jazam daripada hati kami mengisbatkannya. Faham tak mazhab salaf ini? Thumma inna jama'atan minal mutaakhirina zadu ala ma qala salafu
فقالوا لا بد من إجرائها على ظاهرها فوقعوا في التشبيه الصرف وذلك على خلاف ما اعتقده السلف ولقد كان التشبيه صرفا خالصا في اليهود لا في كلهم بل في القرائن منهم ثم الشيعة في القرائين منهم ثم الشيعة في هذه الشريعة وقعوا في غلو وتقصير أما الغلو فتشبيه بعض أئمة بالإله تعالى وتقدس وأما التقصير فتشبيه الإله بواحد من الخلق ولما ظهرت المعتزلة والمتكلمون من السلف رجعت بعض الروافض عن الغلو والتقصير ووقعت في الاعتزال وتخطت جماعة من السلف إلى التفسير الظاهري فوقعت في التشبيه وأما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل ولا تهدفوا للتشبيه فمنهم مالك بن أنس رضي الله عنه إذ قال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومثل أحمد بن عمرو وسفيان الثوري وداود بن علي الأصفهاني ومن تبعه. Ini sejarah, ini penting. Kemudian sesungguhnya satu kumpulan daripada kalangan mutaakhirin, mereka ni tambah. Mereka telah tambah daripada apa yang ke atas apa yang salaf telah berkata. Mereka kata apa? La budda min lalu mereka berkata tidak daripada memaknakan sifat-sifat itu seperti makna zahir. Ijra'iha ala zahiriha. Sedangkan lafaz yang datang imraruha ala zawahiriha. Maka salaf tak ada sebut pun ijra'uha ala zawahiriha. Yang mutaakhirin ini ketika cuba mentafsirkan perkataan salaf, mereka kata apa? Mereka kata ini la budda min ijra'iha ala zahiriha. Tidak ataupun mesti menjalankannya atas zahirnya, memaknakannya atas makna zahirnya. Itu makna ijra'iha ala zahiriha. Lalu mereka telah terjerumus di dalam tashbih semata-mata. Di dalam tashbih yang murni. Maknanya dalam perkara ini mereka betul-betul telah jatuh ke dalam tashbih. Ataupun lalu mereka telah jatuh ke dalam tashbih 100%. Sirf, khalis, tanpa syubhah lagi. Ini adalah tashbih. Makna yad itu kita maknakan, ijra'kan atas zahirnya. Zahir daripada yad maknanya tangan. Kita kata tangan. Wajah itu maknanya muka. Kita kata muka, anggota muka ni. Wadhalika, yang demikian itu. Yang demikian apa? Yang demikian tashbihi sarf ataupun ijra'iyah ala dhariyah, yang demikian itu bertentangan dengan apa yang diiktikad oleh salaf. Kemudian dibawa lagi. Sebenarnya, ingat balik mula-mula kitab kita baca asal usul tashbih. Yang terjerumus dalam tashbih ini adalah siapa? Adalah Yahudi. Adalah Yahudi. Sesungguhnya tashbih murni dan solid pada orang Yahudi. Bukan pada semua mereka, tetapi pada golongan Qara'in. Mungkin Qurra'in. Dia ada satu aliran dalam Yahudi. Minhum. Qurra'in minhum minal Yahud. Maksudnya bukan semua Yahudi, tetapi dalam kelompok Qurra'in. Mereka ini apa? Memang betul-betul tasbih Allah dengan makhluk. Kemudian Syiah. Syiah pun jatuh dalam tasbih yang apa? Sirfan khalisan. Kemudian Syiah di dalam syariat ini, maksudnya dalam agama Islam, Syiah
mereka telah terjerumus, mereka telah jatuh di dalam ghulu dan juga taksir, berlebihan dan juga kecuaian. Adapun berlebihan perbuatan mentashbihkan, menyerupakan sebahagian imam-imam mereka dengan ilah dengan Allah Ta'ala yang maha suci. Dan adapun taksir pula, dia ada ghulu, dia ada taksir, dia ada ifrat, dia ada tafrid. Ifrat mereka ni apa? Ifrat mereka adalah mereka ini telah samakan imam 12 itu dengan Tuhan. Tafrid pula, mereka punya kecuaian pula adalah apa? Meninggikan makam makhluk, itu dipanggil ghulu. Menurunkan makam Tuhan, itu dipanggil taksir. Meninggikan makam makhluk, ada makhluk makam dia dah macam Tuhan, seperti imam 12. Dan Tuhan pula makamnya turun dengan diserupakan dengan mana-mana makhluk. Dan apabila munculnya Mu'tazilah dan mutakallimun daripada kalangan salaf, sebahagian daripada Rafidah telah berpatah balik daripada ghulu dan juga taksir, dan mereka terjerumus di dalam akidah Mu'tazilah. Ini sejarahnya. Jadi ghulu taksir, tapi dengan sebab berhujah dengan Mu'tazilah, berhujah dengan mutakallimin, sebahagian daripada Syiah Rafidah ni, dia taubat. Dia taubat tapi dia jadi Mu'tazilah. Dia jadi Mu'tazilah. Wa takhattat jama'atun. Takhattat ni maksudnya melangkau. Satu kumpulan daripada salaf telah melangkau daripada hanya mengisbatkan zahir, melangkaui kepada tafsir, telah mentafsirkan zahir, lalu mereka terjerumus dalam tashbih. Yang mula-mula tashbih ni dia jadi tobat, tapi jadi Mu'tazilah. Dia nak nafikan sangat. Mula-mula kan dia tashbih, jadi dia kata tak betul ni tashbih. Jadi dia lebih lihat bahawasanya yang Mu'tazilah bentangkan itu lebih boleh membersihkan tashbih daripada mereka, maka jadi pula Mu'tazilah, Mu'attilah pula. Maknanya taubat daripada tashbih, dah jadi Mu'attilah pula. Dan golongan yang berlawan dengan golongan apa ni, golongan yang berlebihan ini, dalam betul-betul ni nak isbatkan ni, kita tak boleh ni, takwil semua tak boleh. Tak boleh takwil. Daripada hanya sebut saja lafaz itu tanpa tafsir, dah jadi tafsir pula. Jadi bila dah jadi tafsir, terjerumus pula dalam tashbih. Wa ammas salafu, dan ada salaf yang tidak mendedahkan diri mereka kepada takwil, tidak menceburkan diri mereka kepada takwil. Wala tahaddafu litashbih, dan mereka ini tidak disasarkan oleh tashbih. Maksudnya mereka tak nak takwil dan tashbih. Siapa? Yang ini yang salaf yang sebenar. Salaf yang sebenar, mereka lam yata'arradu, mereka tidak menyebut tentang takwil. Dan mereka juga tidak terdedah dengan apa? Dengan tashbih. Maka mereka ini antaranya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berkata, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulah wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Nama yang lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan Sauri, Daud bin Ali al-Asbahani dan lain. Habis, intaha. Ini riwayat ni. Tadi kan saya dah bagi tambih kan. Contohnya Asy-Syahrastani telah membawa riwayat tentang Imam Malik itu dengan lafaz wal kaifiyatu majhulah. Tengok catatan nota kaki, ar-riwayatul aqwa. Ar-riwayatul aqwa hiya wal kaifu ghairu ma'qul. Ini cara kita jawab. Ini cara kita jawab.
bila mereka membawa perkataan Imam Malik ini, riwayat yang lebih kuat ialah wal kaifu ghairu ma'qul. Apa maksud wal kaifu ghairu ma'qul? Wal kaifu ghairu ma'qulin nisbati ila Allah. Wa amma ala kauniha wal kaifu majhulun kama huna fayumkin an yakuna ma'naha wal kaifu majhulun nisbah ila Allah ta'ala wa ma kana majhulun nisbah ilaihi fahuwa ghairu ma'qul wa yajibu nafruhu. Jadi dia kalau atas riwayat wal kaifiyatu majhulah, kita takwilkan riwayat tu. Kita takwilkan riwayat itu supaya dia sama dengan riwayat yang lebih kuat. Riwayat yang lebih kuat daripada Imam Malik adalah wal kaifu ghairu ma'qul. Kaif ini sesuatu yang tak boleh difahami secara logik. Bagaimana boleh nisbah kepada Allah kaif? Sesuatu yang tidak boleh ditanya dengan kaif, bila ditanya dengan kaif, maka dia jadi tak logik. Macam contohlah, satu orang ditanya, Ahmad ni, bulan ni dia keluar haid berapa hari? Berapa hari dia keluar haid? Ahmad lelaki. Nak bertanya berapa hari keluar haid, dia kena sabitkan dulu yang ditanya itu jenis memang boleh keluar haid. Yang ditanya itu boleh keluar haid, barulah betul soalan berapa hari dia keluar haid. Kalau memang asalnya dia tak keluar haid, soalan berapa hari dia keluar haid itu dah jadi tak betul. Tetapi dia bukanlah mustahil segi akal, dia mustahil segi adat. Yang kita bicara ini mustahil segi akal. Sebab itu bila orang tanya soalan siapakah yang menjadikan Allah, siapakah yang menjadikannya ni, soalan ini hanya boleh ditanya kepada selain Tuhan. Maksudnya orang yang tanya soalan itu, dia tidak faham definisi Tuhan. Dia seolah-olahnya bertanya soalan macam ni: siapakah yang menjadi Tuhan yang tidak dijadikan oleh sesiapa? Sebab bila sebut sahaja God, bila sebut sahaja ilah, maksudnya uncreated, tidak dicipta. Itu maksud dia. Kalau dia fahamlah definisi. Kecuali orang yang dah terpalit dengan tasbih, dia duk faham Tuhan ni macam yang dia faham, maka dia rasa soalan tu betul. Tapi orang yang memahami makna Tuhan, kalau ada soalan siapakah yang menjadi Tuhan, menjadikan Tuhan, dia panggil tanaqud dalam soalan. Dia ada apa? Tanaqud dalam soalan. Soalan itu kalau kita pecahkan tafsiran, dia punya makna dia macam ni: siapakah yang menciptakan Tuhan yang tidak dicipta daripada siapa? Siapakah yang menciptakan sesuatu yang tidak dicipta? Itu kan tanaqud antara kepala ayat dengan hujung ayat. Okey? Ataupun berapa harikah haid keluar daripada Ahmad yang tak keluar haid? Jadi kamu kata dia tak keluar haid, betul tanya soalan berapa hari keluar haid. Itu yang dimaksudkan wal kaifu ghairu ma'qulun nisbah. Kaif ini tidak boleh difahami dengan akal, boleh dinisbahkan kepada Allah. Tak boleh. Itu kalau atas riwayat wal kaifu ghairu ma'qul. Atas riwayat wal kaifu majhulun ataupun majhulatun, maksudnya kaif itu tidak diketahui nisbahnya kepada Allah. Sesuatu yang tidak diketahui boleh dinisbahkan kepada Allah, maka dia termasuk dalam ghairu ma'qul. Jadi kena faham. Kalau atas riwayat wal kaifu majhul, ini cara pemahaman dia. Atas riwayat wal kaifu ghairu ma'qul, itu jelas. Habis. Wa qala ma khulasatuhu, ini masih lagi kalam Syahrastani. Inna jama'atan min asy-syi'atil ghaliyati wa jama'atan min ashabil hadisil hashawiyati sarrahu bitashbih. Qalu inna ma'budahum suratun dhati a'dha'in wa ab'ad, imma ruhaniyatun wa imma jismaniyah.
ويجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكن. وأجاز العجوية على ربهم الملامسة والمصافحة. وحكي عن داود الجواربي عنه قال: أعفوني من اللعية والفرج واسألوني عما وراء ذلك. وقال: إن معبوده جسم ولحم ودم وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس ولسان وعينين، ومع ذلك جسم لا كالأجسام ولحم لا كاللحوم ودم لا كالدماء، وكذلك سائر الصفات، وهو لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء. Ni yang last kita baca. Kita tengok macam mana tajsim ni dia boleh bawa sampai ke mana. Semalam pun saya dah sebut golongan yang terjebak dalam saya dah terangkan tadi tu. Apa maksud istiwa ma'lum? Maksud istiwa ma'lum adalah al-istiwa'u ma'lumun wuruduhu fil Quran. Istiwa ma'lum maksudnya diketahui. Istiwa ma'lum memang maklum. Allah Ta'ala istawa 'alal 'arsy, itu maksud istiwa ma'lum. Istiwa maklum ni apa? Istiwa memang maklum. Memang maklum dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maklum. Okey? Telah berkata oleh Al-Imam Asy-Syahrastani, khulasahnya beliau berkata, kita nak tengok tajsim ni. Tajsim ni dia banyak maratib. Kita tak boleh kata golongan apa Wahabi ke, dia punya tajsimnya sampai ke tahap ini. Tak semestinya. Tapi nak bagi tahunya sebahagian mujassimah dia sampai ke tahap begini. Tengok. Sesungguhnya satu jamaah kumpulan daripada Syiah yang ghulu, yang ekstrim, dan satu kumpulan daripada ashabul hadis al-Hashawiyah. Malangnya yang jadi mujassimah ni banyak ashabul hadis zaman dululah. Sebab apa? Ashabul hadis ini mereka ahlul riwayah. Tetapi bila bab fiqh tak tahu. Itulah realitinya. Ada orang dia ahlu riwayah, ada orang dia ahlu dirayah. Jadi orang ahlu riwayah kena rujuk dalam bab faham ni kepada ahlu dirayah. Satu kumpulan daripada ashabul hadis daripada kalangan Hasyawiyah, mereka telah sebut secara sharih. Tasbih ni sebut secara sharih, secara jelas. Mereka kata apa? Sesungguhnya sembahan mereka, maksudnya Tuhan yang mereka sembah adalah rupa yang beranggota dan berbahagian-bahagian, sama ada ia berbentuk rohani ataupun jisim. Maksudnya Tuhan yang kami sembah ni tubuh dia beranggota dan berbahagian-bahagian. Kami tak tahulah dia ni jenis tubuh dia itu jenis roh ke, jenis apa? Jenis roh ke ataupun jenis jisim. Jenis cahaya ke, jenis roh ke, jenis macam apa, tapi yang pasti dia bertubuh. Na'udzubillah min zalik. Kita dengar pun kita rasa macam mana tu. Kita dengar pun dia datang seperti wajal, gementar. Perkataan seperti itu dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Ditasawurkan. Bukan dia datang. Sebab itu bukan bila orang Islam ini kita bagi tahu Tuhan dia ada tangan, Tuhan dia ada anggota, bukan dia datang suatu nur. Tak, dia datang zulumat. Perkataan itu dia bukan menyebabkan dia punya tauhid lagi kuat. Tak. Dia mendatangkan zulumat. Mendengarnya wajilat qulubuh. Kita rasa begitu tak layaknya perkataan ini dinisbahkan kepada Allah. Dan mereka kata lagi, dan harus ke atasnya berpindah, turun, naik, menetap, berdiam dan menetap. Ini memang ziyadah. Dan telah mengharuskan. Sebahagian Hasyawiyah telah berpandangan harus Tuhan mereka itu menyentuh dan bersalaman. Allah boleh sentuh hamba dia, kesian ke hamba dia, sentuh, pegang, salam hamba dia. Diriwayatkan daripada Daud al-Jawaribi. Ini ini masyhur. Ini yang teruk punya. Dia telah berkata, jauhkan aku daripada janggut farash. Maksudnya tentang Tuhan ni,
kecualikan aku daripada apa? Yufuni maksud kecualikan aku daripada janggut dan daripada kemaluan. Nauzubillah. Dan kamu boleh tanya aku selain daripada itu. Maksudnya kamu nak tanya Allah ini ada tangan? Ya, ada tangan. Ada wajah? Ya. Ada kaki? Ya. Ada jari? Ya. Ada muka? Ya. Ada mata? Ya. Ada mulut? Ya. Jangan sebut dua je. Yang pertama apa? Lihya, janggut. Yang kedua faras. Nauzubillah min zalik. Wa qala, ini Daud Al-Jawaribi, dia telah berkata sesungguhnya Tuhan sembahannya jisim, daging, darah, dan dia mempunyai anggota dan bahagian tubuh daripada tangan, kaki, kepala, lidah, dua tangan bersama dengan itu. Jadi golongan Hasyawiyah ini yang sebahagiannya memang betul-betul nisbahkan jisim pada Allah. Bukan jisim je, semualah anggota. Semua anggota yang terlibat semua nisbahkan. Tapi bila kita hujah dengan dia nak buat pelepas dia. Dia rasa kami ni sebenarnya tauhid kepada Allah, kami tidak menyekutukan Allah. Dia punya cara ayat pelepas dia, mereka kata apa? Wa ma'adzalika, bersama yang demikian itu, maksudnya bersama dengan dia itu berjisim dan beranggota. Cara ayat pelepas dia seperti mana salah satu cara dia, ada tangan tapi tak tahu bentuk tangan. Jadi adakah kamu ingat, kamu sebut begitu, kamu cukup untuk mentanzihkan Allah? Dia rasa dah selamat dah dia. Bila dia kata Allah ada tangan tapi kita tak tahu macam mana hakikat dan bentuk tangan. Adakah kamu sangka dengan kamu buat ayat macam ni, i'tiqad seperti ini dah terlepas ataupun sudah menunaikan tuntutan tanzihullah? Tidak. Tidak menunaikan. Bahkan jatuhkan dalam tashbih yang lebih teruk lagi. Mereka punya ayat pelepas kata apa? Jismun la kal ajsam, lahmun la kallum. Ada daging, cuma dagingnya tak sama dengan daging. Daging bukanlah seperti daging-daging yang lain. Darah bukan seperti darah-darah yang lain. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Dan dia tidak menyerupai sesuatu pun daripada makhluk. Dan tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai dengannya. Dan terakhir, baca nota nombor 1. Kata Syekh, lahis, cuba kamu perhatikan, anna ad-da'iyatal akbar li madhhabil mujassimah fi hadzal 'asri wa huwa ibn Taimiyah yaktubuhu bi kutubihi allati u'ida nashruha wal i'tina'u biha qad qala bi jami'i hadhihi al-umuri fa qala bi anna Allah ta'ala lahu a'dha'an wa ajza'an wa annahu yulamisu al-khalqa wa annahu yantaqilu min makanin ila akhara wa annahu yanzilu wa yas'adu ويستقر على العرش حيث إنه عنده جالس ومتمكن عليه وأن الله تعالى عند ابن تيمية جسم مجسم منتشر في الأبعاد ولو حدود في جميع الجهات فهو غير منتشر في الأبعاد إلى لا نهاية كما يقوله بعض المجسمة وكل هذا أوضحناه ودللنا عليه في كتابنا الكاشف الصغير. Ini yang terakhir. Jadi hati-hati orang yang mana berbangga mengikut Ibn Taimiyah. Cuba baca betul-betul apa i'tiqad Ibn Taimiyah. Kata Syekh Said Foda dalam ta'liq, perhatikanlah, sesungguhnya pendakwah yang besar kepada mazhab Mujassimah di zaman ini adalah Ibn Taimiyah. Dia dakwah dengan apa? Dengan kitab-kitabnya yang telah diulang cetak, telah diulang penyebarannya dan diambil berat dengannya. Maksudnya bila munculnya Saudiyah, sebenarnya kitab Ibn Taimiyah ni dah tenggelam dah. Siapa yang mula mempopularkannya balik? Saudiyah. Ambil berat betul, sebarkan, cetak. Sesungguhnya Ibn Taimiyah telah menyebut semua perkara tadi. Kita ingatkan Ibn Taimiyah dia mujassimah biasa, tetapi beliau telah sebut semua perkara tadi.
Ini bukan tuduhan, ini ada tahqiq tentangnya. Ini Syekh Saifuddin kata. Dia sesungguhnya dia telah berkata, sesungguhnya Allah itu ada a'dha, ada anggota, ada bahagian. Wa annahu, dan dia itu bersentuhan dengan makhluk. Dan dia berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dan dia turun, dan dia naik, dia menetap di atas arash. Dia menetap di atas arash, di tempat yang dia duduk di sampingnya dan menetap di atasnya. Bukan sekadar istawa itu macam mana, tak. Istawa tak tahu macam mana, tak ditafsirkan lagi. Duduk atas arash, melekat, menetap di samping. Itu bukan salaf. Kalau dah sampai pergi tafsir itu bukan salaf. Dan apa lagi? Dan sesungguhnya kata Ibn Taymiyah, Allah Ta'ala itu adalah jisim yang besar dan tersebar di setiap penjuru, dan baginya batas-batas dan sepadan pada sekalian arah. Maknanya memang beliau telah menisbahkan jisim pada Allah. Jisim yang besar, mujassam. Yang mana jisim itu besar, tersebar di setiap sudut. Dan jisim itu ada penghujungnya. Walaupun besar, tapi dia ada klimaks dia. Besar sampai mana. Dan besar itu di seluruh arah. Dan menurut beliau, bukanlah jisim Allah itu, dia itu maksudnya jisim Allah bukanlah tersebar di penjuru sehingga tiada had. Sebahagian mujassimah mengatakan jisim Allah ini berjisim, tetapi saiz jisimnya itu besar infinity, tiada had. Ibn Taymiyah tak, ada had batas, ada had pula, batas. Semua ini kami telah jelaskannya dan kami telah buktikannya dalam kitab kami Al-Kashifus Saghir. Saya dah bagi isyarat kepada kitab ini, Al-Kashifus Saghir. Jadi bila kita nak kalau kita nak rak lah dengan niat yang ikhlas, kita kena tahqiq dulu yang betul ke itu akidah pegangan Ibn Taymiyah. Pastikan dulu. Setelah pasti baru boleh rak atas yang pasti. Maka perkara ini telah diselesaikan dan telah dimudahkan oleh Dr. Said Fudah dalam kitab Al-Kashifus Saghir. Kitab itu bukan kitab rak. Kitab itu beliau hanya menyenaraikan dari sumber prima, sumber asal. Apakah sebenarnya dalam masalah begini, apa sebenarnya, kita tahqiq tanpa takwil. Apakah sebenarnya akidah Ibn Taymiyah dalam masalah ini. Dan setelah dibuktikan, maka di kitab yang lain rad itu dilakukan. Jadi sebahagian yang Syekh senaraikan dalam nota kaki itu adalah benar nisbahnya daripada Ibn Taymiyah telah berkata begini, dan sebab itu tidaklah benar mengatakan mazhab Hanabilah ataupun yang disebut sebagai Wahabi pada hari ini adalah kesinambungan daripada aliran Hanabilah. Bukan. Dia bukan kesinambungan daripada aliran Hanabilah. Tidak lain, tidak bukan. Dia adalah meneruskan legasi Ibn Taymiyah saja. Sepatutnya sudah pupus dah nama ini, bahagian dalam bab akidah ini, tetapi dihidupkan semula. Maka siapa yang menghidupkan semula, mencetak semula, menyebarkan semula bahagian akidah ni, dalam bahagian akidah ulama, rad beliau ini kebanyakannya poin utama dalam bab akidah. Beliau adalah orang yang sangat alim, bijak, pintar, luar biasa, tidak berkahwin, akalnya pantas, ingatannya kuat, tidak berkahwin. Tetapi dua perkara besar yang beliau ini telah sebahagiannya telah menyesatkan. Pertama, yang paling besar sekali, masalah akidah lah. Masalah akidah. Yang kedua berkaitan dengan masalah
menyalahi ijma'. Jadi kita fokuskan kepada inti akidah tersebut dan kita memahami yang mana hak dan mana batil. Semoga Allah memelihara kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Jadi semua sembahyang asar berjemaah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa. Hanya Allah tempat bergantungan semua makhluk. Lam yalid, tidak beranak ia dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada seorang pun, tiada suatu pun yang setara dengannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi